Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, baik. Jadi insya-Allah pada minggu ni kita sambung lagi pembelajaran kita pendidikan Islam ni dalam bab adab. Bab adab tajuk yang kedua. Saya rasa tajuk ni pun macam saya ingat-ingat macam pernah belajar, tapi tak apa, kita ulang baliklah. Tak apalah. Okey, tajuk yang kedua dalam bab adab ni adalah indahnya persahabatan. Indahnya persahabatan. Okey. Apa maksud sahabat? Kamu tengok gambar ni kan. Dalam gambar tu, okey, dia bersama dengan kawan-kawan dia ataupun sahabat dia. Sahabat dengan kawan ni mesti kita fikir lain kan. Okey, jom kita tengok apa maksud sahabat. Sahabat ialah orang yang dikenal rapat dan disukai. Sahabat ialah orang yang dikenal rapat dan disukai. Mereka sentiasa bersama-sama dengan kita ketika susah dan senang. Sahabat ni orang yang rapat dengan kita. Dan sahabat ni orang yang ada dengan kita di saat kita susah dan senang. Ya, susah, senang kita bersama. Orang yang rapat dengan kita. Sahabat. Kawan ni semua orang kita berkawan kan. Tapi sahabat ni kita kata special lah. Special. Dalam ramai-ramai itu mesti ada seorang yang kita jadikan dia sahabat. Rahsia kita dia tahu. Rahsia dia pun. Ya, kita tahu rahsia kita pun dia tahu kan. Jadi rapat. Okey, jom kita tengok cerita ni. Cerita Din dengan Basri ni. Din cerita sahabat sejati. Okay. Din dan Basri, dia bersahabat baik. Mereka bantu-membantu dan nasihat-menasihati. Mereka tidak pernah mereka tidak pernah memanggil sesama mereka dengan panggilan yang buruk. Apa pun yang kita dapat ke sini, mereka ni saling bantu-membantu. Sahabat dua orang ni, Din dan Basri ni, saling bantu-membantu dan selalu nasihat-menasihati. Kalau ni nak buat apa-apa, yang ni nasihat dulu. Ni tak elok. Ni jangan buat. Dia saling nasihat-menasihati. Kemudian diorang ni tak pernah pun memanggil sama diorang ni dengan gelaran yang tak elok. Diorang panggil dengan gelaran yang baik. Kalau Din lah. Kalau Basri lah. Dia tak panggil dengan panggilan-panggilan yang sahabat dia tu tak suka. Kan? Okay. Jadi seterusnya, pada satu hari ketika pulang dari sekolah, Basri terjatuh. Basri yang pakai baju hijau tu, cermin mata, jatuh. Okay. Din membantu Basri membawanya pulang ke rumah. Okay. Keesokan hari, Din menziarahi Basri dan memberikannya buah tangan. Dia mendoakan agar Basri kembali sihat. Jadi satu hari itu ketika dia orang pulang dari sekolah, Basri itu jatuh basikal. Ada cedera sikit kan. Okay. Jadi dia ni dia bawa Basri pulang ke rumah. Pulang ke rumah Basri lah. Bukan pulang ke rumah Din. Pulang ke rumah Basri. Din hantar Basri pulang ke rumah. Kemudian apa yang Din buat? Esoknya tu, Din datang ke rumah Basri. Din datang ke rumah Basri, dia ziarah Basri. Basri yang sakit, yang terjatuh semalam tu kan. Okey, dia menziarahi. Bagus apa? Okey. Dia menziarahi Basri. Kemudian apa yang dia buat lagi? Dia bawa buah tangan. Dan dia mendoakan Basri agar cepat sembuh. Okey. Jadi apa poin penting yang kita dapat dalam persahabatan kat sini? Membantu sahabat yang berada dalam kesusahan. Kemudian dia bawa pulang Basri tu ke rumah. Dia tak tinggalkan Basri kat situ je. Dia bawa Basri pulang ke rumah, hantar dia pulang. Kemudian dia ziarah orang sakit. Dia ziarah Basri yang dalam keadaan yang sakit. Esoknya tu ziarah Basri kan. Kemudian ziarah tu ziarah dengan bawa buah tangan. Bawa hadiah, bawa buah tangan lah, bawa buah-buahan dan sebagainya. Okey. Dan ketika ziarah tu dia mendoakan Basri supaya cepat sembuh. Dia mendoakan sahabat cepat sembuh. Okey. Baik. Kemudian, jadi contohilah Din dan Basri dalam bersahabat. Mereka tidak pernah bergaduh, mengejek dan memanggil panggilan yang buruk. Mereka menutup keaiban sesama mereka. Okey.
Dia apa kata Basri? Terima kasih Din kerana membantu saya. Din kata apa? Tak mengapalah. Itu sememangnya tanggungjawab seorang sahabat. Jadi inilah sahabat. Inilah specialnya sahabat. Kalau kawan tu mungkin nanti-nantilah dulu jumpa dia. Nanti-nantilah datang ziarah. Jadi kalau sahabat ni dia akan buat lebih daripada tu. Sebab apa? Dia sangat sayang kepada sahabat dia seorang ni. Sangat sayang. Dia tak macam kawan. Sahabat ni dia orang yang istimewa dengan kita. Kalau kita dalam keadaan susah, dia sentiasa nak tahu ambil perkembangan kita. Kalau kita tak sihat, dia pun akan tanya ziarah kita. Kan? Jadi, dalam kita bersahabat ni contohilah macam Basri dengan Din ni. Dua orang sahabat yang sangat baik. Tak panggil nama dengan gelaran yang tak elok. Sentiasa kita kata mendoakan sahabat dalam keadaan kesusahan, bantu sahabat dalam keadaan kesusahan, kan? Kemudian bercakap perkara-perkara yang baik dan menutup keaiban sesama sahabat. Maksudnya tak ceritakan keburukan sahabat dia ni kepada orang lain, kan? Tak cerita. Jadi inilah sahabat, contoh sahabat sejati. Masing-masing menjaga rahsia sahabat dia masing-masing, kan? Jadi itulah. Kalau kita ada sahabat, macam inilah kita kena ikut, kita kena buat. Okay. Dalam satu hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu, apa dia? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa kata Nabi? Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu yang lain seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Nabi kata apa? Tak sempurna iman seseorang kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu seperti mana kamu mengasihi diri kamu sendiri. Jadi iman kita akan lebih sempurna lah bila kita mengasihi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita ni. Macam mana kita kasihkan diri kita? Contoh, kalau kita ni kita terjatuh, kita cepat-cepat nak rawat luka kita, pulang ke rumah dan sebagainya. Jadi kalau sahabat kita yang jatuh, macam itulah juga kita kena bagi perhatian pada dia, bawa dia pulang, ziarah dia, maksudnya beri perhatian kepada dia. Macam mana kita jaga betul-betul diri kita, macam tu jugalah kita jaga sahabat kita tu, kan? Okey. Apa kepentingan mengamalkan adab-adab bersahabat ni? Apa kepentingan mengamalkan adab-adab bersahabat? Okey. Yang pertama, penyayang. Penyayang dalam bulatan warna kuning. Yang pertama tu penyayang. Apa yang boleh kita buat? Memupuk rasa kasih sayang. Memupuk rasa kasih dan sayang. Kemudian menyemai sifat berkongsi kurniaan Allah. Menyemai sifat berkongsi kurniaan Allah. Yang kedua, prihatin. Prihatin. Petak kuning yang bulatan kuning yang kedua tu prihatin. Apa yang boleh kita ni? Yang lahir daripada sifat prihatin ni menimbulkan kemesraan di antara kita, di antara sahabat ni, dia timbulkan kemesraan. Kemudian sentiasa mengambil berat tentang sahabat. Sahabat dalam kesusahan ke, sahabat dalam kecelakaan dan sebagainya. Kita sentiasa ambil berat. Mengeratkan persaudaraan. Bila kita lama tak jumpa, kita akan rasa rindu, kan? Bila lama tak jumpa, kita tanya mana dia ni, lama tak nampak. Jadi apa yang nak buat? Nak tunggu je dia muncul, tak nampak-nampak. Akhirnya kita pergilah ziarah dia. Bila kita pergi ziarah, baru kita tahu rupanya dia ni dah demam 3 hari. Jadi kita ziarah lah, rupanya dia sakit, kan? Sakit. Jadi kita doakan supaya dia cepat sembuh. Kemudian peroleh kebahagiaan. Bulatan kuning yang ketiga tu peroleh kebahagiaan. Okey. Mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni. Mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni. Tak ada gaduh-gaduh. Kita bersahabat, seronok aje. Seronok. Kalau kita ada masalah, dialah orang pertama yang mungkin kita akan ceritakan masalah kita. Kan?
Merasai kemanisan iman dan persahabatan. Merasai kemanisan iman dan persahabatan. Macam mana apa yang Nabi cakap tadi tu, kita akan rasa nikmatnya persahabatan tu. Kemanisan iman tu kita akan dapat rasa bila kita praktik apa yang Nabi cakap tadi tu dalam bersahabat. Kemudian apa lagi? Yang terakhir tu adalah mendapat pahala. Semestinya mendapat pahala, mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Kenapa? Kerana kita mengasihi saudara kita ni, kita berkasih sayang sesama Muslim, sesama orang Islam, tak lagi sahabat kita, sahabat kita. Kemudian memperoleh pahala dan meninggikan darjat. Dapat pahala yang besar sebenarnya bila kita bersahabat. Bila kita bersahabat. Macam Nabi kita pun ada ramai sahabat kan. Ramai sahabat Nabi. Jadi kita pun usahakanlah untuk menjaga sahabat kita dengan baik. Kalau sahabat kita je yang tahu macam mana perangai sahabat kita. Baik buruk dia, kita yang lebih tahu. Keluarga dia pun kita kenal. Keluarga kita pun dia kenal. Kalau kawan ni belum tentu. Kadang-kadang kawan ni dia tak kenal ayah kita siapa, kita pun tak kenal keluarga dia siapa, dia tinggal dekat mana pun kadang kita tak kenal. Kita jumpa dia dekat sekolah je. Dekat sekolah je kan. Tapi kalau sahabat ni kebanyakan hampir semua benda dia tahu. Benda yang dia suka kita tahu. Apa benda yang dia suka makan kita tahu. Apa yang kita tak suka makan dia pun tahu. Sahabat kita tahu. Kan? Jadi ibarat kata sahabat ni umpamanya macam orang diri kita yang kedua lah. Cermin diri kita. Cermin diri kita. Kalau orang nak tahu tentang sahabat kita tu, kita boleh ceritakan sebiji-sebiji. Satu persatu kita boleh ceritakan, kita boleh terangkan. Kalau orang nak tahu tentang diri kita, sahabat kita tu boleh ceritakan daripada A sampai Z. Dia tahu semuanya tentang diri kita. Kan? Macam tu. Jadi itulah nikmatnya persahabatan. Moga-moga Ustaz doakan kamu ni ramailah sahabat. Ramai sahabat dan jagalah hubungan kita tu baik. Dan bersahabatlah kerana Allah. Bersahabatlah kerana Allah. Mudah-mudahan dapat pahala yang besar dan berkekalan persahabatan tu sehingga ke syurga insya-Allah. Okey, jadi insya-Allah pada ni sajalah. Setakat ni saja tajuk yang kita bincangkan pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.